Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama lagi kita pada sesi Bicara Pusaka bersama As-Salihin Trustee Berhad. Baik, pada sesi kali ini saya ditemani oleh Cik Khatijah binti Muhammad Sa'ari. Beliau merupakan Ketua Jabatan Pentadbiran Harta Pusaka di As-Salihin Trustee Berhad. Baik, isu hari ini kita nak sama-sama mengupas berkenaan dengan isu pentadbir, yang mana isu pentadbir ini merupakan isu yang paling utama bila kita sebut tentang masalah harta pusaka di Malaysia. So, persoalan saya yang pertama yang saya nak ajukan kepada Cik Khatijah, apakah sebenarnya peranan ataupun fungsi dan kepentingan adanya pentadbir bagi sesebuah harta pusaka itu? Mungkin Cik Khatijah boleh perjelaskan dari sudut pentadbir secara keseluruhannya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zarul atas soalan yang diberikan. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut apa itu fungsi pentadbir, kita jelaskan secara ringkas apa itu pentadbir. Pentadbir adalah individu ataupun syarikat amanah yang dilantik untuk menguruskan harta pusaka si mati. Setiap orang yang dah meninggal dunia dan meninggalkan harta di Malaysia perlu dilantik seorang ataupun syarikat amanah untuk menguruskan harta pusaka beliau, supaya tiada lagi apa-apa harta yang masih ditinggalkan di atas nama beliau. Selagi mana harta tersebut masih atas nama beliau, maka harta tu terbeku. Tak boleh nak dibuat apa dengan harta-harta tersebut. Jadi pentadbir ni boleh dilantik dalam dua situasi. Pertama sekali, pentadbir boleh dilantik apabila si pemilik harta semasa hidupnya dia buat wasiat. Dilantik terus siapa yang nak diamanahkan untuk menjadi pentadbir dia. Ataupun sekiranya si mati yang mati tanpa wasiat, maka waris faraid yang ditinggalkan berhak melantik pentadbir untuk menguruskan harta pusaka si mati ni tadi. So sekiranya yang tanpa wasiat ni, waris faraid perlu bersetuju untuk melantik siapa untuk menjadi pentadbir. So lepas dah ada kata sepakat siapa nak lantik menjadi pentadbir ataupun yang dah diwasiat tadi, yang mana diwasiat boleh terus mendapatkan surat geram probit di Mahkamah Tinggi. Tapi kalau yang tanpa wasiat ni tadi, waris faraid ni tadi boleh mendapatkan surat kuasa sama ada daripada Mahkamah Tinggi ataupun daripada Amanah Raya ataupun daripada unit pusaka kecil, bergantung kepada nilaian harta yang ditinggalkan. Jadinya setelah didapatkan surat kuasa ni tadi, barulah pentadbir ni boleh menjalankan tugas beliau secara rasmi untuk menguruskan harta pusaka si mati. Pentingnya pentadbir ni untuk dilantik kerana hanya pentadbir ni yang akan diberi kuasa oleh sama ada Mahkamah Tinggi ataupun Amanah Raya unit pusaka kecil ni untuk menguruskan apa-apa harta yang ditinggalkan di atas nama si mati. So dekat situlah datangnya pula fungsi pentadbir. So pentadbir ni bila dah dilantik secara rasmi, tugas utamanya adalah untuk dia kenal pasti apa aset yang ditinggalkan. Ada tanah, ada rumah, ada hutang, apa-apalah hutang, aset berserta dengan liability, aset dan juga hutang. Setelah kalau ada aset mana yang boleh dicairkan dan disimpan di satu akaun amanah. Kalau ada aset yang tak boleh dicairkan, kena buat pindah milik kepada waris-waris. So dia kenal pasti aset-aset yang ditinggalkan, dia kenal pasti pula apa hutang-hutang yang ditinggalkan, hutang dunia dan hutang akhirat. Hutang dunia, hutang dengan bank, hutang dengan kalau ada hutang dengan individu, kalau ada hutang dengan mana-mana badan-badan berkaitan, hutang akhirat, haji yang belum ditunaikan, puasa yang belum diselesaikan fidyahnya, zakat simpanan, zakat tahun terakhir yang perlu diselesaikan. So pentadbir ni dia kenal pasti apa aset, kenal pasti apa hutang, dan seterusnya dia kena selesaikan dulu hutang dunia dan akhirat ni, termasuklah juga kos-kos pentadbiran harta pusaka ni dia kena selesaikan juga. Selepas tu dia kena tengok pula kepada pembahagian harta pusaka tu sendiri. Sama ada pembahagian tu nak dibuat mengikut hukum faraid ataupun mengikut persetujuan waris-waris tu sendiri. Ini bergantung baliklah. Kalau yang ada wasiat tu, pentadbir dia kena tengok balik wasiat. Sekiranya ada pemberian kepada yang bukan waris, maksimum 1/3 wajib dilaksanakan. Kalau yang tak ada wasiat,
maka pentadbir ni kena bertanya balik dengan waris-waris faraid ni apa persetujuan mereka. Sekiranya kesemua bersetuju untuk mengikut faraid, maka pembahagian perlu dilaksanakan mengikut faraid. So kalau ada tanah-tanah nama si mati, maka pentadbir ni yang kena buat pindah milik tanah tu daripada nama si mati kepada nama waris ni tadi. Kena masukkan nama waris-waris ni dalam geran. Kalau ada tanah-tanah yang perlu dijual, contohnya waris semua setuju, okey tanah satu keping ni nak jual, semua orang perlu bersetuju dengan harga jualan, dan pentadbir ni lah yang akan sign perjanjian jual beli. Pentadbir ni akan sign anything atas kapasiti pemegang amanah si mati. Kalau ada cash perlu dibahagikan kepada waris-waris ni balik setelah ditolak hutang dunia akhirat. So salah satu tugas pentadbir ni dia kena sediakan juga penyata akaun untuk dia jelaskan kepada waris-waris apa harta yang dikumpulkan, apa aset yang dicairkan, apa harta yang digunakan untuk selesaikan hutang. So dia kena every single sen yang ada atas harta pusaka tu dia kena tunjuk bayar hutang banyak mana, bayar lawyer banyak mana kalau pakai peguam, kalau bayar stamp duty, kos pindah milik, semua kos-kos tu semua perlu ditunjukkan kepada waris untuk semua waris faham bahawa pentadbiran harta pusaka tu dijalankan secara orang kata tanpa apa-apa maklumat terselindung, secara transparent, jelas semua orang tahu apa yang keluar masuk dalam pusaka tu. Maka fungsi pentadbir ni paling penting adalah untuk menjaga kepentingan harta pusaka tu sendiri dan juga menjaga kepentingan waris-waris. Dia kena pastikan segala hutang diselesaikan, dia kena pastikan semua waris-waris faraid mendapat manfaat daripada harta yang ditinggalkan dan mendapat hak-hak yang ditinggalkan kepada waris-waris ni tadi. So pentingnya pentadbir ni dilantik. Pentingnya pentadbir ni dilantik untuk pastikan harta pusaka tu berjalan selepas kematian kita. So itulah antara fungsi-fungsi pentadbir yang boleh saya jelaskan kat sini. Okey, baik. Terima kasih Cik Khatijah. So daripada apa yang kita dapat, sebenarnya harta pusaka ni nak pastikan dia ni bagi manfaat ataupun tidak, berguna ataupun tidak, harta pusaka ni bergantung kepada pentadbir. Jadinya pentadbir inilah yang memainkan peranan paling utama dalam setiap harta pusaka. Jadinya tanpa pentadbir, harta pusaka tu ibarat tak ada apa-apa pun. Sebabnya pentadbir inilah yang memainkan peranan untuk pastikan hak si mati tadi dapat diselesaikan dan hak waris-waris ataupun ahli keluarga ni sendiri terjaga. So daripada menikmati apa yang ditinggalkan oleh arwah ayah ataupun arwah mak contohnya kan yang pernah diusahakan. So dari apa yang disampaikan tadi pun kita dapat lihat bahawa tugas wasi ataupun tugas pentadbir bukannya satu tugas yang mudah. Dari sudut nak kena turun naik mahkamah, kena dapatkan surat kuasa, sijil faraid, dan ada macam Cik Khatijah sebutkan tadi aset-aset yang macam ni cara pentadbirannya macam ni. Aset-aset yang macam ni caranya macam ni. So setiap aset tu sendiri membawa pengurusan yang berbeza-beza. So jadinya kita percaya bila kita nak melantik pentadbir, jadinya orang yang jadi pentadbir tu bukannya orang yang bukan calang-calang lah, maksudnya dia mesti ada syarat-syarat ataupun kriteria-kriteria yang tertentu untuk membolehkan dia menjadi pentadbir. So jadinya dekat sini soalan seterusnya saya nak tanya kepada Cik Khatijah. Dari sudut menjadi seorang pentadbir, apa ciri utama ataupun apa kriteria untuk membolehkan dia ni adalah seorang yang layak untuk menjadi pentadbir? Adakah bila sebut tentang pentadbir ni mesti di kalangan orang perseorangan sahaja ataupun mesti di kalangan ahli keluarga sahaja ataupun boleh kita lantik orang luar? Mungkin boleh bagi sedikit komen dengan berkenaan perkara ni. Okey. Untuk menjadi pentadbir, kriteria utama untuk menjadi pentadbir adalah orang yang ada ilmu untuk menguruskan harta pusaka. Dia kena ada ilmu dan dia juga kena seorang yang amanah untuk menguruskan harta pusaka, kerana apabila dia telah dilantik menjadi pentadbir, maka keseluruhan harta-harta si mati ni akan diletakkan di atas tanggungjawab dia untuk menjadi pentadbir. Untuk diuruskan, maksudnya kalau ada harta wang tunai di bank kan, bila dia tulis dekat bank tu, bank akan bayar kepada dia sebagai pentadbir. Maka yang paling penting adalah orang yang ada ilmu untuk menguruskan harta pusaka dan juga
orang yang amanah. Kerana tanpa amanah ni dia tak boleh nak pastikan setiap waris tu mendapat hak-hak mereka, dan dia belum tentu dia boleh pastikan segala tanggungjawab si mati dapat diselesaikan. Dan siapa yang boleh dilantik sebagai pentadbir? Pentadbir ni boleh dilantik di kalangan individu. So kalau orang yang nak dilantik melalui individu tu, contohnya kalau orang yang nak buat wasiat, dalam wasiat tu boleh dilantik individu untuk menjadi pentadbir, ataupun boleh juga melantik syarikat amanah. Contohnya macam Salihin Terasi Berhad, kami boleh dilantik sebagai pentadbir ataupun wasi. Sekiranya melalui wasiat tu kita panggil wasi lah kan. So kami ni boleh dilantik sebagai wasi untuk menguruskan harta pusaka si mati. Bila syarikat amanah dilantik, makanya dari sudut ilmu dan amanah itu dah terjamin lah, insyaAllah. Kalau individu yang melantik, apabila seseorang melantik individu untuk menjadi wasi, maka kita kena pastikan individu yang kita lantik itu adalah seorang yang berpengetahuan, seorang yang bertanggungjawab, seorang yang kita percaya akan menjalankan tugas kita, tugas pentadbiran tu dengan betul. Tapi ada juga risiko bila kita lantik individu ni. Apa antara risiko melantik individu? Pertama sekali, wasi individu tu dia berkemungkinan meninggal dulu sebelum kita. Dia mungkin tak sempat pun nak mentadbir harta pusaka kita, dan dia mungkin mengambil masa yang lama atau sebab dia tak ada kepakaran untuk menjadi pentadbir. Tapi apabila dilantik sebuah syarikat amanah tu dia bersifat kekal. Maksudnya sekiranya sampai bila-bila, insyaAllah As-Salihin ni ada. Dia mati bila-bila pun As-Salihin ni masih ada, dan As-Salihin ni katalah kalau saya masih di As-Salihin, saya akan terus bekerja, saya akan pastikan pentadbiran itu berjalan. Sekiranya saya tiada di As-Salihin sekalipun, As-Salihin tu masih ada untuk pastikan pentadbiran harta pusaka tu berjalan. Sebab pentadbiran ni sangat-sangat unik, sangat-sangat orang kata renyah, dan juga sangat-sangat teknikal. Dia banyak perkara-perkara baru yang perlu diuruskan, ataupun yang bukan kita, perkara-perkara yang kita tak lalu hari-hari lah. Orang mati tu hari-hari, tapi pengalaman untuk menguruskan kes orang mati tu tak hari-hari. Jadinya dia perlukan pengalaman yang berbeza, dia perlukan kepakaran, dia perlukan tanggungjawab untuk pastikan kesemua harta pusaka tu diuruskan dengan baik. Tanggungjawab kepada si mati, tanggungjawab kepada waris-waris, tanggungjawab kepada harta-harta tu sendiri untuk memastikan yang Allahyarham ataupun si mati ni dapat apa yang dihasratkan. Kalau dilantik individu tu sendiri kena bertanggungjawab, kena pastikan. Kadang-kadang tu ada contoh wasiat yang melantik kawan. Bila dah lantik kawan sebagai individu wasi, kawan ni pula dia jadi pentadbir, dia dapatkan surat kuasa daripada Mahkamah Tinggi, dan dia jadi pentadbir yang tak amanah. Siapa yang akan jadi mangsa pada masa ni? Waris-waris faraid yang ditinggalkan. Kan? Waris-waris faraid tu mungkin tak dapat nak menikmati hasil harta pusaka. Jadinya bila dah jadi macam tu, waris-waris faraid perlu ambil tindakan di mahkamah, dan perkara-perkara tu akan mengundang kecelaruan emosi daripada kalangan waris dan menyusahkan lagi sesebuah pentadbiran harta pusaka tu. Jadi adalah penting untuk pastikan pentadbir ataupun wasi yang kita nak lantik adalah orang yang bertanggungjawab, orang yang ada ilmu, orang yang amanah untuk menguruskan harta pusaka. Okey, baik. Terima kasih Cik Khatijah. So seperti yang Cik Khatijah sebutkan tadi, selain kita melantik individu, selain individu yang boleh menjadi pentadbir, sebagai sebuah syarikat amanah, As-Salihin sendiri boleh dilantik sebagai pentadbir ataupun orang yang berbuat wasiat dipanggil sebagai wasi. As-Salihin sendiri boleh jadi pentadbir ataupun boleh menjadi wasi. So kita tahu, As-Salihin sebagai sebuah syarikat amanah, saya nak tanya sedikit. Apa kelebihan As-Salihin ni sendiri berbanding dengan, kita tahulah dekat Malaysia sekarang kadang-kadang kita banyak pilihan, individu pun ada, maybe ada institusi seperti institusi di luar, contohnya firma guaman dan sebagainya pun menyediakan perkhidmatan yang sama. Cuma apa kelebihan As-Salihin? Apa pendekatan yang As-Salihin berikan kepada masyarakat Islam dekat Malaysia dari sudut mentadbir harta pusaka itu sendiri?
Okey, terima kasih soalan Cik Zarul. Sebagai sebuah syarikat amanah, kita ditubuhkan di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 dan juga Akta Syarikat, di mana sebagai sebuah syarikat amanah kita perlu menjalankan pentadbiran tu dalam keadaan yang penuh amanah. Itu satunya lah. Dan juga kita sebagai sebuah syarikat amanah, kita bersifat independen ataupun kita bersifat berdikari. Kita bersifat neutral. Kita tidak memihak kepada mana-mana pihak. Sebuah syarikat amanah tidak boleh berpihak kepada mana-mana pihak bagi mana-mana pusaka yang kita takbir. Contohlah, bila kita mentadbir harta pusaka ni, kita akan berjumpa dengan macam-macam jenis waris-waris yang ada yang berpuas hati, ada yang tak berpuas hati, dengan ada kita akan berdepan dengan konflik-konflik keluarga yang macam-macam jenis konflik. Ada waris-waris yang ada macam-macam jenis pasukan, ada yang tim A, tim B, tim C. Jadi sebagai sebuah syarikat amanah ni, kita adalah sebuah kita akan menjalankan tugas kita tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Kita akan memastikan kepentingan si mati dan kepentingan harta pusaka si mati itu dijaga sepenuhnya. Kita akan pastikan kesemua waris-waris faraid ni mendapat hak yang sepatutnya dan menikmati apa yang sepatutnya dinikmati oleh semua waris faraid. Sekiranya ada hak-hak anak-anak di bawah umur, maka hak anak-anak di bawah umur tu juga terpelihara tanpa disikitkan ataupun tanpa dipotong bahagian faraid mereka ke atas harta pusaka. Jadi kat situ saja saya dah bagi dua dah. Satunya kita berdikari dan keduanya kita akan menjaga kepentingan si mati. Sebab yang paling utama, apabila kita menjadi pentadbir, kita bertanggungjawab kepada si mati. Kita telah dilantik oleh si mati untuk menguruskan harta pusaka. Kita telah dipercayai oleh si mati untuk menguruskan harta pusaka beliau. Maka kita perlu menjaga kepentingan si mati, tapi dalam masa yang sama kita juga perlu menjaga kepentingan waris-waris faraid yang ditinggalkan. Tiada satu pun, kalau boleh sebolehnya, waris-waris tersebut merasakan tidak puas hati terhadap pentadbiran harta pusaka yang ditinggalkan. Dan seterusnya, kami juga sebagai sebuah syarikat amanah, kita ada panel-panel peguam yang berkaliber, yang berpengalaman dalam urusan-urusan pentadbiran harta pusaka. Kita boleh dapatkan nasihat peguam-peguam kita dari semasa ke semasa untuk kita menguruskan harta pusaka. Macam yang saya maklumkan sebelum ni, pusaka ni dia unik. Setiap pusaka tu dia tak sama permasalahan dia. Mungkin yang ini ada 5 keping tanah, semua tak ada apa-apa masalah. Yang ni ada 5 keping tanah tetapi yang geran tak jumpa lah, yang masih dalam cagaran, yang dah habis bayar tapi belum buat pelepasan gadaian. So bermacam-macam masalah tu, yang macam-macam jenis permasalahan tu kita boleh rujuk dengan panel peguam kita. Dalam masa yang sama, setiap apa permasalahan pusaka, contohnya apabila melibatkan keputusan untuk menjual harta ataupun melibatkan anak-anak di bawah umur ataupun apa-apa isu semasa, kami ada ahli lembaga syariah yang sentiasa memastikan apa-apa keputusan yang dijalankan ataupun keputusan yang dibuat mematuhi hukum syarak. Dalam masa yang sama, kita ada ahli lembaga syariah, ahli lembaga pengarah yang pakar dalam bahagian undang-undang. Jadinya kita cover semua aspek. Kita cover dari sudut pentadbiran itu sendiri, kita cover dari sudut pengalaman bukan Nazali semata-mata, tetapi pengalaman para panel peguam kita dan juga pengalaman ahli lembaga syariah kita dan ahli lembaga pengarah kita. Dan dalam masa yang sama, sebagai sebuah syarikat amanah, kita dikawal oleh auditor. Maksudnya kita sentiasa boleh disemak oleh mana-mana pihak berkenaan dengan harta pusaka. Kami kena pastikan kesemuanya, every single cent ataupun setiap sen daripada harta pusaka tu dikeluarkan atas apa sebab. Kesemuanya telah direkodkan, ada hitam putih, tak ada persetujuan secara mulut je. Semua benda ada hitam putih. Kita akan pastikan kesemua harta pusaka tu ditadbir secara mengikut hukum. Sama ada civil law ke syariah law ke, kedua-duanya kita akan pastikan. Kita tak akan simply buat keputusan mengikut kepentingan Nazali semata-mata. Tidak. Kepentingan kesemua pihak akan dilihat secara menyeluruh dan kita akan pastikan pentadbiran harta pusaka itu sentiasa mengikut landasan undang-undang di Malaysia. Itu antara yang saya boleh nyatakanlah kelebihan di Azalihin Trustee Berhad. Kira cukup banyak adalah. Lepas tu bertambah pula dengan pengalaman Azalihin tu sendiri yang dah 16 tahun berkhidmat sebagai pentadbir. Saya percaya itu adalah antara salah satu nilai tambah kenapa Azalihin adalah sebuah syarikat yang
cukup layak untuk jadi pentadbir kepada sesebuah harta pusaka. Baik, dalam tempoh 16 tahun lebih kurang pengalaman As-Salihin, saya percaya banyak dah kes-kes yang telah As-Salihin selesaikan, uruskan. Boleh dari boleh Cik Khatijah ceritakan sedikit berapa agak-agak anggaran nilai yang harta pusaka yang pernah diuruskan dan As-Salihin. Dan saya percaya daripada pengalaman Cik Khatijah sendiri sebagai seorang pengurus jabatan mesti ada menguruskan kes-kes. Kita percaya dalam setiap harta pusaka macam Cik Khatijah sebut pun dia ada senario-senario, dia ada ciri-ciri dia sendiri. Mungkin boleh share sikit pengalaman dengan kita semua. Okey. Sepanjang saya 8 tahun di As-Salihin Trustee Berhad, kita ada banyak harta pusaka yang kita dah takbir lah. Setakat rekod kita pada hari ini, harta pusaka yang telah ditakbir oleh As-Salihin ada lebih kurang 300 harta pusaka. Dan lebih kurang 100 harta pusaka kita dah selesaikan pentadbiran. Maksudnya daripada zaman penubuhan kita sampai sekarang ada lebih kurang 100 harta pusaka kita dah selesaikan. Dan masih lebih kurang 200 harta pusaka masih dalam pentadbiran yang bernilai jutaan ringgit yang kita takbir sekarang ni. Dan semestinya setiap pentadbiran harta pusaka tu berbeza. Kalaulah dari sudut yang melantik kita melalui wasiat dan juga dari sudut melantik kita melalui waris-waris. Maksudnya apabila seseorang tu mati tanpa wasiat, maka waris-waris berhak melantik kita sebagai pentadbir. So setiap pusaka ni dia akan dia bukanlah setiap pusaka tu ada masalah tak, tapi setiap pusaka tu memberi pengalaman yang berbeza kepada saya sendiri dalam menguruskan harta pusaka. Contohlah kalau harta pusaka yang paling bagi saya yang paling memberi kesan adalah harta pusaka di mana waris yang ditinggalkan tu tak nak bagi kerjasama. Macam mana yang tak nak bagi kerjasama ni? Contohnya adalah waris yang dia tak kata ya, dia tak kata tidak, kita kontak, kita hubungi untuk dapatkan persetujuan apa-apa pun dia tak nak bagi apa-apa maklum balas. Pada dia dengan tidak memberi maklum balas atau dengan tidak berhubung ataupun tidak memberi sebarang kata putus kepada pentadbir, pada dia rasa macam dia sangat-sangat merendah diri dan dia tak nak merebut harta pusaka. Yang ni yang macam yang Puan Amna sebut sebelum ni, stigma kita tak nak rebut harta pusaka. So bila dia rasakan dengan cara tidak terlibat dengan pentadbiran pusaka tu dia rasa dia macam dia tak nak rebut harta pusaka. Itu adalah satu pandangan yang sangat salah. Sebab bila kita tak nak ambil tahu berkenaan harta pusaka tu, kita meletakkan pentadbir dalam keadaan yang tidak boleh nak membuat keputusan. Sebabnya setiap keputusan berkenaan harta pusaka ni perlu ada kata sepakat daripada semua waris-waris. Kalau waris tak bekerjasama, maka pentadbiran tu akan jadi lambat, akan tergantung kan. So jadi bila waris tak bagi kerjasama, pentadbir perlu bijak untuk menjalankan pentadbiran harta pusaka. Saya bagi satu contoh lah kan. Contohnya bila kita mentadbir harta pusaka ada 5 orang waris. Dan waris-waris berkeputusan untuk dijual satu tanah daripada harta pusaka ni. Daripada 5 orang waris ni, 3 orang waris ni bersetuju untuk jual harta pusaka mengikut nilai pasaran. Contohlah rumah tu harga 200,000, semua waris ni dah setuju nak jual 200,000. Mengikut laporan penilaian yang disediakan, rumah tu pun bernilai 200,000. Tapi dalam usaha kita mencari pembeli, waris cuba cari pembeli, kami pentadbir pun akan cari pembeli. Yang nak beli rumah tu bernilai hanya 150,000. Harga yang ditawarkan hanyalah 150,000. Jadi dalam keadaan situasi macam ni, kita perlukan keputusan daripada semua waris bersetuju untuk menjual tanah tersebut dengan harga 150,000. Kenapa kena ada persetujuan? Supaya bila kita dah jual nanti, tak nak ada waris yang datang kemudian dia kata saya tak pernah setuju nak jual pada harga 150,000. So akan ada persoalan-persoalan berbangkit sekiranya tak dapat persetujuan waris-waris ni, dan kita nak pastikan semua waris ni faham kesan dan akibat terhadap sesuatu persetujuan. Jadi bila ada waris yang tak dapat nak bagi keputusan ni, kita kena bijak berbincang dengan waris-waris yang ada bagaimana kita nak dapatkan kata putus bagaimana untuk jual tanah tadi tu dengan harga tersebut ataupun dengan harga-harga yang lain. So tu salah satu contoh lah. Itu tak masuk lagi kalau waris yang
yang duduk dekat luar negara ke, yang kita perlu prepare ataupun kita perlu sediakan dokumen-dokumen yang boleh disign dekat luar negara. Maksudnya dalam keadaan situasi macam mana sekalipun, pentadbiran tu harus berjalan. Pentadbiran itu tidak boleh dihentikan semata-mata atas beberapa faktor yang menyebabkan ada kesukaran untuk pentadbiran. Dia jadi semuanya perlu diselesaikan dengan cara yang cepat. Contohnya saya bagi lagi satu contoh lah kan. Sekiranya hutang yang ditinggalkan tu melebihi aset ke atas harta pusaka. Yang ni yang saya rasa orang lagi nak tahulah macam mana jadi kalau bila kita tinggalkan. Orang lagi nak tahu macam mana kalau harta yang ditinggalkan tu, contohlah harta yang ditinggalkan 1 juta tapi ada hutang 2 juta. Macam mana kita nak selesaikan harta pusaka tu? Adakah kita perlu jualkan semua aset dan seterusnya kita bayar hutang, tapi nak bayar pun tak cukup sebab macam saya cakap tadi, hutang yang ditinggalkan 2 juta tapi aset yang ada hanyalah 1 juta. Jadi perbincangan kita dengan waris adalah penting di saat ini. Kita perlu berbincang sama ada sekiranya waris ada kapasiti untuk buat pinjaman semula ke, ataupun bank ada cara-cara penyelesaian yang boleh dicadangkan. So masa-masa macam inilah kepakaran kita diperlukan, kepakaran pentadbir untuk mencari jalan penyelesaian tu yang penting. Sebab sebagai pentadbir kita sepatutnya menjadi solution provider kepada harta pusaka. Kita bukanlah orang yang bila tak dapat keputusan kita senyap. Tak, kita adalah orang yang pentadbir itu sendiri adalah orang yang sentiasa mencari jalan bagaimana harta pusaka itu perlu diselesaikan, tak kira apa cara sekalipun. Terima kasih Cik Khatijah. So daripada penjelasan Cik Khatijah pada sesi kali ini, kita nampak sebenarnya betul lah kenapa banyak sangat harta pusaka ni mudah untuk terbeku hingga 70 bilion. Betul. Sebab nak menguruskan tu bukannya mudah. Kadang-kadang ada yang dari sudut stage pertama untuk melantik pentadbir pun tak boleh. Lagi kan pentadbir tu kalau dah ada pun belum tentu dia mampu uruskan. So kita berbalik kepada masalah 70 bilion harta terbeku dekat Malaysia. Adakah As-Salihin sebagai sebuah syarikat amanah boleh memainkan peranan, boleh menyediakan perkhidmatan dari sudut nak menyelesaikan masalah harta yang memang dah terbeku? Maksudnya macam yang kita tahu, As-Salihin menyediakan dokumen untuk melantik As-Salihin. Tapi dalam kes-kes yang mana orang dah meninggal dunia, adakah As-Salihin boleh membantu waris-waris khususnya untuk uruskan harta pusaka arwah ayah ataupun mak yang telah meninggal dunia? Ada ke? Okey, betul Cik Zarul. Kita sebagai sebuah syarikat amanah macam yang saya terangkan awal-awal tadi, As-Salihin boleh dilantik sebagai pentadbir sama ada melalui wasiat ataupun boleh dilantik sekiranya seseorang yang mati tanpa wasiat boleh dilantik oleh waris-waris faraid tadi untuk menjadi pentadbir. Tapi bila tak ada wasiat tu, kesemua waris faraid perlu bersetuju untuk melantik As-Salihin. Ini cabaran paling utamalah. Apabila semua waris perlu bersetuju untuk melantik kita. Apabila persetujuan telah diperolehi daripada semua waris faraid, maka As-Salihin boleh menjadi pentadbir harta pusaka dan seterusnya pentadbiran akan boleh dijalankanlah setelah ada kata putus daripada semua waris. Dalam masa yang sama, As-Salihin juga boleh membantu memberikan garis panduan kepada waris-waris faraid untuk menyelesaikan harta pusaka. Saya percaya di saat-saat kita masih dalam perintah kawalan pergerakan ni adalah waktu yang sesuai untuk semua waris-waris kat luar sana. Sekiranya masih ada harta pusaka ibu bapa kita ataupun ada harta pusaka saudara mara kita yang kita kenal, yang kita boleh tolong, kita boleh bantu, untuk hubungi kami di As-Salihin Trustee Berhad untuk kita bantu macam mana caranya untuk menjadi pentadbir ataupun macam mana caranya untuk kita selesaikan harta pusaka ni. Masa ni lah kita ambil tanggungjawab untuk orang kata harta-harta yang terbeku sampai 70 bilion tu, kalau kita tak buat apa-apa tindakan, maka harta-harta tu masih terbeku dan akan memberi kesan kepada ekonomi negara kita sendiri. So masa ni adalah masa sesuai untuk kita semak balik apa harta-harta yang terbeku yang selama hari ni kita rasa oh tak apa, harta ni boleh ditunggu, boleh diselesaikan kemudian, tak ada masa, tak cukup masa, tak ada kepakaran apa semua. So masa ni adalah masa yang sesuai untuk semua waris faraid semak balik apa kita ni, setiap orang ni
semua ada masalah-masalah pusaka sebenarnya. Saya percaya kat Malaysia ni semua orang ada masalah-masalah pusaka yang berlegar di sekeliling mereka. Jadinya Asalihin menawarkan perkhidmatan sama ada kami boleh dilantik sebagai pentadbir dan juga kami boleh membantu waris-waris untuk mendapatkan surat kuasa di institusi-institusi yang berkaitan. Jadi ini adalah masalah pada saya untuk orang di luar sana sekiranya ada apa-apa persoalan, walaupun dalam tempoh PKP ni kami masih bekerja dan kami masih boleh menjawab segala persoalan berkenaan harta pusaka. So ambil peluang untuk senaraikan dokumen-dokumen yang berkaitan, kenal pasti harta-harta. Kalau tak tahu macam mana nak buat, boleh sentiasa hubungi kami melalui talian-talian yang kami sediakan dan boleh tahu, boleh dapatkan maklumat. Sebab kalau kita tak tahu, kita bertanya. Kalau kita dah bertanya tu, kita cuba membuka jalan supaya harta-harta yang tak diselesaikan 70 bilion tu dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan dalam keadaan kita, ekonomi kita yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ni. Kita percaya di saat-saat inilah waris perlu cairkan, orang kata defrost frozen asset tu kan, untuk kita dapatkan manfaat daripada harta yang ditinggalkan. Masa ni lah mungkin bukanlah masa yang sesuai untuk nak jual harta tanah ke apa ke, tapi sekurang-kurangnya harta-harta yang terbeku tu dapat dicairkan ke semua waris-waris faraid dapat menikmati manfaat daripada harta pusaka. Jadi ambil masa untuk hubungi kami sebab kami sentiasa memberikan perkhidmatan. Kita punya konsultansi punya ni tak dikenakan sebarang bayaran dan insyaAllah kami sentiasa bersedia untuk menjawab sebarang persoalan berkenaan harta pusaka untuk masyarakat di luar sana untuk lebih faham apa itu harta pusaka. Okey, baik Cik Khatijah. So daripada penerangan hari ini kita nampaklah sebenarnya penting untuk kita sebagai orang Islam ni sendiri kena tahu, kena ambil peduli tentang masalah pusaka. Lagi-lagi bila peningkatan yang kita tengok dari tahun ke tahun sehingga ke hari ini dah menyebabkan 70 bilion. Dan Betul. anda belum terlambat lagi sebenarnya, walaupun ada di kalangan waris-waris di luar sana yang mengalami masalah terbeku, masalah harta terbeku yang ditinggalkan oleh maybe arwah ayah, arwah mak dan ahli keluarga. So anda masih ada peluang untuk minta pertolongan daripada Asalihin, minta bantuan dan panduan daripada Asalihin untuk selesaikan masalah pusaka. So secara akhirnya saya nak minta Cik Khatijah simpulkan sedikit. Apakah kepentingan kita sebagai orang Islam sendiri untuk memahami ilmu perancangan harta pusaka itu sendiri? Adakah menjadi tanggungjawab kita, sama ada kita ni pemilik harta ataupun kita ni adalah waris kepada harta pusaka, untuk mempelajari dengan lebih mendalam tentang ilmu-ilmu berkenaan dengan pusaka Islam ni? Okey. Pada saya lah, ilmu berkenaan dengan pentadbiran harta pusaka ni perlu ada bagi semua orang. Tak kisahlah sama ada kita yang untuk diri kita sendiri ataupun untuk kita sebagai waris. Kita kena ada sekurang-kurangnya, kalau tak banyak pun kita kena ada sikit berkenaan dengan pentadbiran harta pusaka ni. Kita kena tahu ke mana kita nak pergi apabila sesebuah harta pusaka tu dah bila seseorang tu meninggal dunia. Jadi kalau tak tahu, kita refer kepada yang pakar. Macam Asalihin Trustee Berhad sendiri dah 16 tahun dalam industri dan kami mempunyai kepakaran berkenaan dengan pentadbiran harta pusaka daripada kita ditubuhkan sampailah sekarang. Jadi kalau kita rasa kita tak tahu, kita tambah ilmu pengetahuan kita berkenaan harta pusaka. Kalau rasa macam sangat-sangat tersekat dari sudut masa dan ilmu pengetahuan tu boleh rujuk kepada yang pakar lah untuk tahu. Dan saya percaya tanpa pengetahuan dari sudut pentadbiran harta pusaka ni akan memberi kerugian kepada kita sendiri kerana kita nak hidup dalam atas dunia ni, kita nak hidup kita terancang, teratur. Begitu juga apabila kita tinggalkan dunia ni nanti, kita nak harta-harta yang kita tinggalkan tu berada di tangan orang yang kita percaya. Kita nak harta-harta yang ditinggalkan tu, legacy kita tu disambung oleh waris-waris kita. Kita nak harta pusaka yang kita tinggalkan tu memberi manfaat pada kita. Bukan saja kepada waris-waris kita tapi kepada kita. Gunakanlah apa-apa dokumen yang boleh dibuat untuk memberi pahala yang berterusan masa kita dekat alam sana. So pada saya
ilmu pentadbiran harta pusaka tu penting. Dalam masa yang sama, ilmu berkenaan perancangan harta pusaka tu sendiri penting. Sebab selagi kita tak merancang harta pusaka kita, kita meninggalkan waris kita dalam keadaan yang tertanya-tanya. Sekiranya kalau kita dah ada perancangan harta pusaka, kita boleh merujuk ataupun waris kita ditinggalkan dalam keadaan yang tahu kepada siapa perlu dirujuk untuk perkara-perkara berkenaan harta pusaka. Dan kita semua perlu ambil rasa tanggungjawab ini untuk pastikan harta yang kita tinggalkan tu akan memberi manfaat bukan sahaja pada kita tetapi kepada semua waris-waris kita, pihak-pihak yang lain yang kita rasa sangat-sangat memerlukan. Itulah pendapat saya. Okey, baik. Terima kasih. So, apa yang kita dapat hari ini sebenarnya banyak. Dan masih sebenarnya tak cukup lagi untuk kita belajar semua sekali berkenaan dengan harta pusaka. Apa-apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Cik Khatijah. Saya sebenarnya banyak lagi persoalan-persoalan yang saya nak ajukan, tapi kita mungkin boleh jumpa di sesi yang lain. So secara kesimpulannya, kita ni sebagai orang Islam belajarlah sentiasa. Belajar tu memang satu tuntutan sebagai kita seorang Islam. Dan mempelajari ilmu pusaka ni pun adalah satu tuntutan kepada orang kita sebagai orang Islam. Dan lagi Nabi SAW pun ada bersabda tentang belajarlah tentang ilmu faraid. Sebab ilmu faraid ni adalah separuh daripada ilmu. Dan yang mana ilmu faraid ni adalah antara ilmu yang pertama yang akan dicabut daripada umat Nabi Muhammad. So sayang kalau kita tak gunakan kesempatan yang ada waktu kita hidup ni untuk kita belajar ilmu-ilmu yang seperti ini. Mudah-mudahan sesi kita adakan pada hari ini sedikit sebanyak memberi input kepada kita semua. Dan kita jumpa di sesi yang lain untuk topik yang lebih menarik, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.